Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali seperti biasa, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan peluang kepada kita untuk mempelajari ilmu agama pada tengah hari ini ya. Okey, jadinya untuk hari ini kita akan sambung bagi mata pelajaran Jawi dan juga sirah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita akan baca doa dulu. Semua boleh tanda tangan. Ustaz baca, kamu aminkan sahaja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم آمين يا رب العالمين. Okey, kita akan teruskan dengan pelajaran Jawi. Kamu boleh buka buku teks Jawi. Saya akan tunjuk dekat sini juga. Okey, hari ini kita akan belajar Jawi. Kita baru masuk. Kita tak pernah belajar lagi. Okey, pelajaran yang pertama pada muka surat 7. Okey, dah. Okey, pada pelajaran Jawi ni untuk tahun 5 kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis ayat. Ni sebenarnya kamu dah pernah belajar waktu tahun 4. Okey, tahun 4 kamu dah ada belajar. Yang ni cuma nak mengukuhkan. Okey, yang pertama jenis-jenis ayat yang kita perlu tahu adalah ayat penyata. Penyata. Okey, apakah ayat penyata? Pengertiannya, ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan tentang sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Okey, ada menyatakan ataupun menerangkan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Kamu boleh gariskan perkataan ni. Ayat berita atau ayat keterangan. Dah. Boleh garis dekat bawah ni, ayat berita atau ayat keterangan. Ayat penyata ni dia tentang cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Okey, contoh ayat yang diberi di dalam buku teks ni, yang pertama, kakak saya pandai memasak. Okey, kakak saya pandai memasak. Yang ini dia nak bagi tahu kakak dia ni pandai masak. Okey, itu yang dimaksudkan dengan ayat penyata. Dia nak bagi tahu ataupun dia nak cerita kakak saya pandai masak. Contoh lain, Faik pandai main badminton. Tu ayat penyata. Bila kamu nyatakan ayat tu, dia mesti ada noktah dekat belakang dia ni, ada titik. Yang ini namanya ayat penyata. Nombor 2, jiran sepakat membawa berkat. Ni dia menyatakan juga ayat kenyataan. Jiran sepakat membawa berkat. Nombor 3, solat itu tiang agama. Okey, juga di dalam konteks ayat penyata. Okey, kita buka muka surat 8. Muka surat 8. Okey, baca dan fahami. Yang ni dia bagi petikan. Nanti kamu kena buat latihan dekat sebelah ada ni. Okey, kitar semula ialah proses mengolah,
mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Bahan yang boleh dikitar semula termasuklah kaca, kertas, logam dan peralatan elektronik. Persekitaran yang lebih sihat dan selesa boleh diperoleh dengan mengamalkan kitar semula. Kitar semula dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan seterusnya mengawal penyakit daripada merebak dengan cepat. Okey, Ustaz baca ni Ustaz nak kamu tengok dekat mana ayat yang Ustaz baca ni supaya kamu tahu ejaan Jawi dia. Kalau kamu tengok buku teks tu tunjuk perkataan tu. Selain daripada itu, kos dan tenaga dapat dijimatkan dengan mengitar semula satu tin aluminium. Sekejap, ada orang nak masuk. Kita umpama menjimatkan tenaga elektrik selama 3 jam. Daripada penggunaan televisyen. Apa yang dapat kita peroleh daripada mengitar semula kertas secara maksimum ialah kita dapat mengurangkan penebangan pokok. Kalau kita kitar semula kertas, kan kertas kita untuk buat buku, kertas A4 tu kan. Kalau kita dapat kurangkan, kita dapat mengurangkan penebangan pokok. Jadi keperluan orang membeli kertas tu kurang. Dan secara tidak langsung kita dapat memelihara sumber hutan semula jadi. Okey? Yang ini. Yang ini kamu perlu jawab. Soalan ni. Okey, nombor 1, aktiviti. Keluarkan 5 ayat penyata daripada petikan di sebelah. Okey, latihan ni kamu boleh buat dalam buku tulis. Okey. Yang ni latihan boleh tanda muka surat 9. Dia nak 5 ayat penyata daripada petikan. Petikan yang ni kan, yang mana ayat penyata? Kamu kena cari. Contoh ayat penyata yang mana? Mana ayat penyata? Siapa boleh jawab? Tengok dekat dalam ayat ni kan, petikan ni, yang mana satu ayat penyata? Banyak ni, dalam ni banyak sangat. Ni semua ni ayat, dalam ni semua ayat penyata. Okey, contoh Ustaz bagi tahu satu. Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baharu. Ni ayat penyata. Semua ni ayat penyata. Dia sampai titik. Sampai titik tu ayat penyata. Okey? Kena buat latihan ni. Keluarkan 5 ayat penyata daripada petikan di sebelah. Jadi kamu kena buat dekat dalam buku tulis. Kamu keluarkan 5 ayat penyata daripada petikan tadi tu. Okey? 5 je dia nak. Yang ni semua buat dalam buku tulis. Nombor 2, jawab soalan di bawah. Apakah maksud kitar semula? Ni semua jawapannya ada dalam petikan. Kamu boleh cari dalam petikan. Okey, nombor 3, bina ayat penyata berdasarkan perkataan di bawah. Dia minta kamu bina ayat penyata. Contoh nombor 1, ayat yang dia bagi. Perarakan. Buat ayat penyata daripada perkataan ini. Okey. Contoh. Ahmad menyertai perarakan itu. Tu ayat penyata. Contoh lain. Perarakan itu disertai seramai 40 orang murid. Contoh. Itu namanya ayat penyata. Nombor 2, belajar. Okey. Ahmad belajar di sekolah itu. Itu ayat penyata. Sekolah Fatimah belajar di dalam rumah saya. Ayat penyata. Senang je. Yang penting dia ada titik.
Okey, ni boleh dapat ni buat dalam buku mana? Buat dalam buku? Okey, buat dalam buku tulis. Okey, kita pergi kepada page yang seterusnya. Baca ayat penyata di bawah dengan intonasi yang betul. Ni Ustaz akan bacakan. Kamu dengar baik-baik. Intonasi. Intonasi itu sebutan. Sebutan yang betul. Nombor 1. Pengadil telah meniup wisil. Pengadil telah meniup wisil. Okey. Nombor 2. Kucing kesayangan Sarah hilang pagi semalam. Kucing kesayangan Sarah hilang pagi semalam. Ni Sarah. Sarah punya kucing hilang. Siapa nak tolong cari ni? Nombor 3. Rumah Aminah terletak di hujung kampung. Rumah Aminah terletak di hujung kampung. Nombor 4. Musim bunga akan bermula pada bulan Mac. Okey. Yang ni kamu tak perlu buat apa-apa pun. Okey, Ustaz nak kamu buat latihan yang ni juga. Nombor 3 ni je. Tulis 5 ayat penyata berdasarkan perkataan di bawah. Okey, tengok ni. Dia bagi 5 kan? Dia bagi 5 perkataan. Satu perkataan ni buat satu ayat je. Tangkap. Nombor 1 ni tangkap. Ayah tangkap kamu nak ubah dia menjadi ayat imbuhan pun boleh. Ayah menangkap ayam. Contoh, ayah menangkap burung. Okey. Nombor 2, buang. Saya membuang sampah. Saya membuang sampah. Okey. Nombor 3, saya berasa amat sedih. Okey. Buat ayat simple-simple je, tak perlu panjang-panjang. Kalau panjang nanti takut kamu punya ejaan salah. Ni dalam buku tulis juga. Nombor 3 ni je. Nombor 3 ni je. Ni buat dalam buku tulis. Okey, next. Kita pergi kepada ini tak payahlah. Dah habis dah. Ayat penyata dah habis. Boleh faham ke tadi? Okey, senang. Senang je ayat penyata. Okey, satu lagi kamu boleh buat buku tulis buku aktiviti. Buku aktiviti Jawi, boleh tanda. Muka surat 3, 4 dan 5. Okey, 3, 4 dan 5. 3, 4 dan juga 5 sahaja. Boleh tanda dekat page tu. Boleh tanda dekat muka surat dia. Okey dah. Pakai ayat nafi ni kita akan belajar akan datang insya-Allah. Okey, untuk pelajaran Jawi ada yang nak bertanya? Ada tak? Kalau tak ada kita akan teruskan dengan pelajaran sirah. Okey, kamu boleh buka buku teks sirah. Buka daripada muka surat 6. Dah. Okey, kita tengok ni. Yang pertama dia minta kamu buat latihan. Yang ni kamu boleh buat latihan.
Nombor 1 ni kamu boleh tulis dalam buku tulis. Yang ni buku tulis kan, latihan pertama ni. Latihan 1. Tulis dekat tepi dia, buku tulis. Ataupun tulis dekat atas ni, buku tulis. Latihan 2 ni buat dalam buku teks je. Ni just bulatkan je. Okey, nombor 1 dia tanya, tulis 3 nama berhala terkenal yang telah dimusnahkan oleh orang Islam. Okey, 3 dia nak 3 nama berhala yang terkenal sahaja. Ada. Ada Al-Lata, ada Al-Uzza, ada Hubal, ada Al-Manah, ada Asaf, kan? Yang paling terkenal 2 yang Ustaz pernah bagi tahu, Al-Lata dengan Al-Uzza. Yang tu 2 tu paling famous. Yang lain tu famous juga tapi tak se-famous 2 tu. Sebab 2 tu dalam Quran Allah ada sebut. Okey, nombor 2, berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah? Okey, berapa lama di Mekah Rasul berdakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Nombor 3, senaraikan nama-nama kitab dan nama-nama Rasul yang menerimanya. Yang ni dia nak semua kitab. Okey, dia nak kitab apa? Kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab apa lagi? Kitab ada berapa? Al-Quran. Kitab semua ada berapa? Yang Allah turunkan? Ada 4. Okey. Okey, latihan 2. Latihan 2 ni kamu bulatkan je. Kitab-kitab yang berikut wajib kita imani. Imani ni maksudnya beriman lah. Kita wajib percaya, yakin. Kita wajib ikut dia. Kecuali. Dia tanya kecuali. Jawapan dia apa? Sirah, dal. Okey. Zabur wajib. Al-Quran wajib. Taurat wajib. Ni tiga-tiga ni Allah yang turunkan daripada Allah. Okey, melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun Jibril. Okey, dal ni sirah. Sirah ni pelajaran kita. Sirah ni penceritaan ataupun cerita yang dibawa oleh sahabat Nabi. Okey. Maknanya kitab sirah ni kita tak wajib beriman. Nombor 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama di mana? Di Gua Hira. Alif. Okey, boleh bulat. Yang ni bulat je jawapannya. Gua Hira. Nombor 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Mekah 13 tahun. Kalau Madinah berapa lama? Madinah berapa lama? Berapa tahun? Madinah 10 tahun. 10 tu Madinah. Okey, nombor 4. Beriman kepada ni jawapan dia apa? Siapa nak jawab? Merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhirat. Bagus. Okey, dal. Hari akhirat. Okey, yang seterusnya kamu boleh buat muka surat 7 ni. Dia minta kamu cari dan lorikkan. Yang ni teka silang kata kan. Kamu cari perkataan yang dekat atas ni. Nasrani, Yahudi, malaikat, makhluk, qada dan qadar. Yang ni kamu cuma cari sahaja. Okey, kita nak pergi kepada next, iaitu muka surat 8. Okey, unit 2. Yang ni macam mana Rasulullah mengembangkan Islam. Okey, perkembangan Islam tajuk utama dia. Yang pertama dulu kita belajar Rasulullah mengembangkan Islam melalui akidah. Okey, akidah ni yang 6 perkara tu. Okey, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar. Ada 6. Yang itu Rasulullah mengembangkan Islam ni melalui akidah. Tu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengembangkan Islam menggunakan kaedah ibadah. Yang ini pelajaran yang kedua. Okey, ibadah. Ibadah apa dia? Kita tengok.
Ibadah merupakan kepatuhan seseorang hamba terhadap penciptanya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Okey, maknanya apa? Kita patuh terhadap perintah Tuhan kita ataupun pencipta kita dengan penuh kerelaan. Apa yang Tuhan kita minta kita buat, kita buat. Itu namanya ibadah. Okey, antara matlamat ibadah adalah untuk membuktikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda kesyukuran seseorang hamba terhadap penciptanya. Okey, kita tengok ibadah, contoh ibadah. Contoh ibadah apa dia? Yang pertama solat. Yang pertama apa? Solat. Solat ni biasa yang kita dengar, kita pun tahu solat tu ibadah. Okey. Ibadah solat merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap dua kalimah syahadah. Solat itu sangat penting sehingga disifatkan sebagai tiang agama. Okey, kita rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Ada berapa? Ada 5. Okey, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Nombor 2, mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Nombor 3, apa? Puasa. Bagus, puasa di bulan Ramadan. Nombor 4, mengeluarkan zakat. Dan nombor 5, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, kita ada 5 rukun Islam ni, kita kena completekan 5 ni. Okey, kena completekan. Solat itu sangat penting sehingga disifatkan sebagai tiang agama. Ni Nabi SAW bagi tahu solat itu ibarat tiang agama. Okey, Ustaz baca sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Okey, maksudnya solat itu tiang agama. Okey, sesiapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Okey, ni Nabi bagi tahu ni. Nabi kata solat tu ibarat tiang. Okey, contohlah ni perumpamaannya. Kita ada rumah. Rumah, bila nak bina rumah, apa perkara pertama sekali yang kita perlu ada? Apa yang pertama sekali kita kena ada sebelum kita bina rumah? Kita mesti kena ada dia punya alas kan kat bawah tu kan, kita nak bina. Lepas alas tu kita nak dirikan bumbung. Okey, nak lindung kita daripada bahaya ataupun bencana, contohnya hujan. Lepas tu ada cuaca yang tak menentu kan. So kita nak buat bumbung. Bila nak buat bumbung kena ada apa? Kena ada apa? Bukan. Nak buat bumbung, bumbung tu termasuklah atap semua kan. Sebelum nak bina bumbung kena ada apa? Kena ada tiang. Kena ada tiang. Tiang. Tiang tu kan. Yang tu namanya tiang. Lepas dah buat tiang, lepas tu baru bumbung. Okey, kalau nak buat bumbung tak ada tiang, tak jadilah bumbung tu. Okey, macam mana bumbung tu nak berdiri atas apa? Jadi rumah itu akan runtuh, tak boleh. Tengok rumah kamu semuanya ada tiang. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Rasulullah SAW menerima kefarduan solat pada 27 Rejab. Ni kamu boleh gariskan. Okey, Nabi terima perintah untuk menunaikan solat pada 27 Rejab. Tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-12 kenabian ni maksudnya tahun ke-12 Nabi dilantik menjadi Nabi. Okey? Tahun ke-12. Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Kamu boleh letak baris. Sidratul Muntaha. Jangan saya tulis baris.
Okey, ejaan dia macam ni. Sidratul Muntaha. Macam tu. Okey, letak baris je. Dah. Dah ke? Okey, kalau dah kita akan sambung. Okey, Nabi terima kefarduan solat pada 27 Rejab pada tahun ke-12 kenabian di Sidratul Muntaha. Okey, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Pada asalnya Isra' Mi'raj ni apa dia? Peristiwa apa ni? Peristiwa apa ni? Isra' Mi'raj ni siapa boleh jawab peristiwa apa? Isra' apa Isra'? Isra' apa dia? Isra' apa dia? Siapa nak jawab? Siapa jawab dapat hadiah ni? Maha suci Allah. Bukan. Apa dia? Tak tahu. Ya Allah, tiap-tiap tahun kita sambut ni Isra' Mi'raj ni. Okey, naik ke langit. Okey. Jawapan dia ada isi cuma kurang tepat. Dia kena tambah sikit lagi. Siapa nak jawab? Minta Allah. Kan? Okey, dengar. Bagus. Dengar baik-baik. Isra' maksud dia perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dekat mana? Dekat Mekah. Okey, perjalanan Nabi daripada Mekah tu, Masjidil Haram tu, pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu dekat mana? Palestin. Ni Isra'. Jauh Kalau daripada Mekah ke Palestin tu jauh. Okey. Tapi Nabi mengambil masa yang sangat sekejap. Ni maha suci kuasa Allah. Allah memberikan kenderaan kepada Nabi, iaitu kenderaannya namanya apa? Buraq. Namanya apa? Buraq. Biasa dengar kan cerita tu kan. Buraq ni maknanya kilat. Okey, makna buraq ni kilat. Dia bergerak sepantas kilat. Okey, kamu kan biasa tengok kilat kalau waktu hujan, kan? Petir tu kan. Yang kepantasan dia macam tu, laju. Okey. Nabi daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, yang ini namanya Isra'. Okey, lepas di Masjidil Aqsa, Nabi mengimamkan para nabi-nabi yang lain. Okey, waktu tu Nabi jadi imam dekat Masjidil Aqsa. Dan selepas itu malaikat Jibril, okey, bersama dengan Nabi, yang Nabi menunggang buraq itu menaiki langit. Okey, yang itu namanya Mi'raj. Perjalanan Nabi daripada Masjidil Aqsa, okey, menaiki langit. Okey. Naik ke langit, Nabi naik ke langit sehinggalah langit yang ketujuh. Okey, kita teruskan. Pada asalnya bilangan solat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebanyak 50 waktu. Okey, Allah syariatkan, iaitu Allah perintahkan kepada Nabi untuk tunaikan sebanyak 50 waktu. 50 waktu banyak. Okey, kita sekarang sehari berapa waktu kita solat? 5. Okey. Nabi Muhammad ni dia terima 50 waktu, tapi Nabi tak ingkar pun. Nabi ikut perintah Allah. Namun ia telah dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu sehari semalam. Yang ni dia pendekkan cerita lah. Okey. Nabi dia minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kurangkan. Okey. Hasil daripada nasihat Nabi Musa.
Nabi Musa alaihi salam dia nasihatkan supaya Nabi Muhammad minta kurang. Okey, sebab Nabi Musa kata apa? Umat kamu tidak akan mampu untuk lakukan sebanyak itu, maka mintalah kurang daripada Allah. Nabi naik lagi pergi naik langit, minta kurang, Allah kurangkan 5. Daripada 50 jadi 45. Okey, naik lagi ke langit, Allah kurangkan 5 lagi. Okey, jadi 40. Sampailah 5. Okey. Ha. Yang 5 ni pun orang tak jaga solat. Okey, susah nak jaga solat. Sebab tu kita kena bersyukur, kesian kat Nabi Muhammad kan. Dia minta dengan Allah Tuhan untuk kurangkan demi umatnya. Tapi umatnya tidak patuh kepada perintah Tuhannya. Okey, yang seterusnya. Solat 5 waktu yang kita tunaikan bersamaan dengan 50 waktu. Yang ini solat ni Allah bagi pahala. Allah bagi pahala kepada manusia. Okey, manusia iaitu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Siapa yang solat 5 waktu sehari semalam, ibaratnya dia solat sebanyak 50 waktu. Allah ganda kan. Maknanya banyak. Allah dah bagi kurang dan Allah bagi ganda. Okay, betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semasa peristiwa Mi'raj ni Nabi naik ke langit lah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan nabi-nabi ini. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, di langit pertama Nabi berjumpa dengan penghulu kepada nabi ataupun bapa segala nabi, iaitu Nabi Adam. Nabi Adam ni adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama Adam. Nombor 2, langit kedua dia naik lagi langit. Okey, dia bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Ni dua orang nabi. Dia berjumpa Yahya dan Isa. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi keempat, Idris alaihi salam. Langit kelima, Nabi Harun alaihi salam. Keenam, Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada 7 langit. Yang menduduki langit ni adalah 7 ataupun 8 nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, Rasulullah bertemu. Okey, next. Okey, Nabi kembangkan Islam juga melalui azan. Tadi Nabi kembangkan Islam melalui solat. Okey, yang ni semua ibadah. Ni ibadah. Azan adalah satu lafaz khusus yang dilakukan sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Okey, azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Kamu boleh gariskan ini. Tahun pertama hijrah. Azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Nabi hijrah. Maknanya waktu Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai dekat Madinah tu disyariatkan azan. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Lepas membina masjid. Bina masjid apa? Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Kita teruskan. Sebelum azan dipilih sebagai cara untuk memberitahu umat Islam bahawa telah masuknya waktu solat, pelbagai cadangan telah disuarakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, yang ni ada cadangan lain. Sebelum ada azan Allahu akbar, ada cara lain yang mereka bagi tahu dekat Rasulullah supaya memanggil umat manusia untuk menunaikan solat. Antara cadangan para sahabat ialah meniup trompet. Trompet yang tiup tu, yang dia ada muncung tu kan. Okey, dia ada muncung panjang kat atas. Itu namanya trompet. Trompet. Sahabat dia bagi cadangan kepada Nabi supaya meniup trompet, menyalakan api. Nyalakan api. Okey. Dan membunyikan loceng. Okey. Cadangan melaungkan azan telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Zaid Al-Ansari.
beliau memberitahu baginda tentang mimpinya. Abdullah bin Zaid ni dia bermimpi tau, dia bermimpi. Didatangi seseorang yang mengajarkannya azan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abdullah bin Zaid Al-Ansari mengajar Bilal bin Rabah. Zaid bin Abdullah bin Zaid Al-Ansari ni dia bermimpi tentang bagaimana cara untuk azan, melaungkan azan. Lalu dia suruh ajar, Nabi suruh ajar kepada Bilal bin Rabah tentang lafaz azan tersebut. Semasa peristiwa pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan zuhur di atas Kaabah. Okey, ini pembukaan kota Mekah ni, waktu Nabi pergi balik ke kota Mekah untuk berdakwah. Okey, Nabi arahkan Bilal untuk laungkan azan di atas Kaabah. Bilal dia naik atas Kaabah tu, dia laungkan azan zuhur. Okey. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni muazzin Rasulullah yang melaungkan azan. Okey, yang seterusnya melalui puasa. Puasa ni juga ibadah. Ibadah. Maksud puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa mula difardukan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Okey, boleh garis yang ini. Pada tahun kedua Hijrah. Puasa mula disyariatkan, mula diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ibadah puasa adalah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sahaja diwajibkan ke atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia juga telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Okey. Maknanya apa? Umat-umat Nabi yang dulu tu, sebelum Nabi Muhammad, Allah dah pernah wajibkan, dah pernah perintahkan supaya berpuasa. Jadi itu bukan perkara yang barulah. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sikit. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, yang ni Allah nak bagi tahu orang beriman, kamu wajib untuk berpuasa. Okey, sebagaimana Allah telah wajibkan ke atas umat-umat ataupun orang yang sebelum kamu agar mereka berpuasa juga. Dan siapa yang berpuasa ikut perintah Allah, okey, itu tandanya dia telah bertakwa kepada Allah. Okey, takwa ni maknanya apa? Dia ikut perintah Allah dan dia tinggalkan larangan Allah. Itu maksud takwa. Okey, terdapat beberapa peristiwa berlaku pada bulan Ramadan seperti nuzul Al-Quran dan peperangan Badar yang telah mencatat kemenangan besar kepada tentera Islam. Hal ini dapat dijadikan panduan dan sebagai motivasi kepada umat Islam bahawa puasa bukanlah alasan untuk tidak beribadah dan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Dulu diorang dahsyat, waktu puasa diorang berperang tau. Pegang pedang lawan orang lagi, siap berperang kan. Okey, ada yang waktu berperang tu mati, dia bunuh. Okey, orang Islam. Kita berpuasa baru 8 jam, 2 jam dah penat dah kan. 2 jam dah layu. 2 jam dah tak nak pergi sekolah. Alah penat lah nak pergi sekolah dah lah puasa. Okey, kita kena tengok perjuangan sahabat Nabi bersama dengan Nabi waktu dulu.
Mereka berjuang bermati-matian, okey, sambil berpuasa. Jadi kita kena ambil iktibar supaya kita kuat. Okey, insya-Allah. Okey, yang seterusnya zakat. Zakat adalah satu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas umat Islam. Zakat bermaksud mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, kita keluarkan harta kita. Okey. Zakat ni dia ada banyak jenis. Zakat harta, zakat fitrah, okey. Zakat emas dan perak. Dia tengok harta kita, harta apa yang kita ada. Untuk diagihkan kepada golongan yang tertentu. Golongan ni golongan yang memerlukan. Ia merupakan salah satu bukti keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya kerana zakat dapat meringankan bebanan golongan yang memerlukan. Okey. Allah Maha Adil. Okey. Allah tetapkan zakat ni supaya orang yang susah ni dia dibantu. Okey, yang seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala ni berkaitan dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ni perintah Allah ni. Allah suruh kita dirikan solat dan tunaikan zakat. Ibadah zakat mula difardukan pada tahun kedua Hijrah. Okey, ni boleh gariskan. Kedua Hijrah. Zakat pada tahun kedua Hijrah. Okey, zakat ni dia sama dengan puasa. Tahun kedua Hijrah. Zakat dapat mengikis sifat sombong dalam diri kita serta dapat mendidik hati supaya tidak takabur. Okey. Dia dapat didik diri kita supaya tak sombong, kita sedekah dekat orang. Rasulullah SAW amat memandang serius akan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala termasuklah ibadah zakat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas kewafatan Rasulullah SAW terdapat golongan yang enggan membayar zakat. Ni waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni ada golongan yang tak nak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengambil tindakan memerangi mereka. Sayyidina Abu Bakar dia nak pergi perang. Siapa tak bayar zakat, wajib diperangi. Sehingga mereka kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey, mereka takut lah. Bila Sayyidina Abu Bakar nak lancarkan perang kepada yang tak membayar zakat, mereka pun takut, lalu mereka kembali patuh kepada perintah Allah. Okey, yang terakhir, haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan mula difardukan ke atas umat Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Boleh gariskan? Pada tahun ke-9 Hijrah. Okey. Haji ni mula diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah. Okey, yang terakhir firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 97. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya dan siapa yang kufur, ingkar akan ibadah haji itu. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu apapun daripada sekalian makhluk. Okey, ni Allah perintahkan supaya menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Berkemampuan tu maksudnya apa? Yang pertama ada duit. Okey, ada perbelanjaan. Sebab haji ni kita nak pergi bukan sekejap, lama. Okey. Ramai sekarang berkemampuan, mampu nak pergi tapi dia tak nak pergi. Saja dia tak nak pergi kan. Itu tak boleh. Itu berdosa. Okey. Yang kedua, dia mampu dari segi tubuh badan dia sihat. Okey, kalau dia tak sihat, itu tak wajib kepada dia. Okey, wajib kepada dia untuk mencari orang yang boleh ganti untuk melakukan haji buat dia, iaitu namanya badal haji. Okey. Yang tu nanti kita akan terangkan yang seterusnya. Melalui ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia dapat berkumpul di satu tempat dan berkenalan antara satu sama lain,
serta bertukar pendapat demi kemaslahatan umat Islam dan agama Islam. Waktu kita buat haji, orang buat haji tu kan ramai. Okey, bermacam-macam jenis negara, bermacam-macam jenis kaum dan sebagainya. Waktu tu kita berkenal-kenalan. Okey, ibadah haji. Yang terakhir, penghayatan. Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menjadikan kita umat Islam yang sejati. Yang ni nak bagi tahu supaya bila bila kita melakukan ibadah yang Allah perintahkan, itu tandanya kita ni orang Islam yang betul-betul ikut perintah Allah. Nombor dua, laungan azan, solat berjemaah, ibadah puasa, ibadah zakat dan juga haji dapat menyatu padukan umat Islam. Okey. Yang ini bila kita buat, contoh kita puasa kan, bila kita puasa kita jumpa kawan-kawan kita, dapat solat tarawih sama-sama kan, dapat menyatu padukan umat Islam. Dan nombor tiga, mengerjakan semua ibadah dengan cara yang dituntut dapat membantu umat Islam mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey. Okey, latihan. Latihan ni kamu, yang ni gariskan je. Kamu boleh buat sekarang yang ni. Okey. Asal bilangan solat fardu ialah berapa? Berapa waktu? 50 waktu, gariskan. Nombor dua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi apa di langit pertama? Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Boleh gariskan. Okey, nombor tiga, orang pertama yang melaungkan azan ialah siapa orang pertama? Bilal bin Rabah. Okey, nombor tiga, nombor empat, ibadah puasa mula difardukan pada tahun, puasa pada tahun keberapa? Puasa. Kedua, bagus. Pada tahun kedua Hijrah. Ibadah haji mula difardukan pada tahun, berapa ni? Bagus, ke-9. Haji 9. Okey. Haji 9. Umat Islam menunaikan di Baitullah. Menunaikan apa? Haji, bagus. Nombor 7, haji merupakan rukun yang kelima. Rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Okey, untuk sirah, latihan untuk sirah, kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 3 hingga 5 juga. Tadi Jawi 3 hingga 5, sirah pun sama, 3 hingga 5 sahaja. Okey, kamu boleh tanda muka surat tu. 3 sampai 5. Okey dah? Okey, kalau dah tanda, sekadar itu saja kelas kita pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain hari. Okey, kita baca doa sama-sama. Kamu boleh aminkan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang terlibat pada petang ini. Okey, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kamu semua. InsyaAllah kita berjumpa di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.